Okay, baik. Cikgu nak pesan sedikit. Sebelum kamu mulakan ujian mendengar, okay, cikgu nak kongsikan beberapa tips. Okay. Okay. Kalau cara nak jawab dia mudah saja. Okay, kamu tak perlu salin balik kepala soalan. Faham tak? Contoh macam ni. Mengapakah generasi muda penting bagi sebuah negara? Jadi, kamu tak payah salin balik kepala soalan. Contoh macam ni. Contohlah Irfan Najmi dia jawab. Generasi muda penting bagi sesebuah negara kerana bla bla bla. Tak payah macam itu. Untuk jawab soalan bagi ujian mendengar ni, kamu terus tulis jawapan. Ya, terus tulis jawapan. Ini bukan macam soalan pemahaman umum, pemahaman sastra tak. Terus tulis jawapan. Tak payah tulis kepala soalan. Okey, faham kelas? Faham Senyap. Ni tengok bola ke ni? Okey. Lagi satu, bila kamu dengar audio tu, kamu jangan dengar saja. Dengar. Kamu kena buat sedikit catatan. Sebab bila kamu nak tulis jawapan nanti, kamu tak boleh ingat balik apa yang dia cakap. Memang takkan ingat. So, kamu akan refer kepada apa yang kamu catat. Poin-poin penting. Ingat. Itu penting ya. Kalau tertulis. Okay, tak apa. Untuk ujian mendengar ni, SPM nanti tahun depan, kamu tulis guna pensel. So, boleh padam lah. Masuk Masya tulis apa tu? Okey, kalau tertulis tak apa. Tak apa. Asalkan jawapan Masya tu sebiji macam skema jawapan. Dia kena sama macam skema jawapan. Dia tak boleh macam dia soalan ujian mendengar ni, dia bukan soalan kebat tau. Dia bukan soalan kebat. Jawapan dia memang kena sama dengan skema jawapan. Itulah dia pengalaman cikgu sebagai penanda kertas ujian mendengar. Tak ada. Cuma rugi masa lah. Cuma rugi masa tu je. Sebab lepas ni kamu nak dengar petikan lain pula. Okey. Jelas Okey, ada soalan tak sebelum cikgu mulakan? Ada soalan tak ada? Okey, cikgu nak buka audio je. Nasib sesebuah negara terletak di bahu remaja pada masa ini kerana mereka... Okey, kelas. Cikgu nak kena kuatkan lagi ke ataupun stay macam tu? Kuatkan cikgu. Kuatkan. Kuatkan jangan marah. Esok cuti esok. Esok fast track pun cuti, sekolah pun cuti. Kita tengok Netflix. Merupakan pewaris negara. Ungkapan pemuda harapan bangsa. Okey ke nak kena kuat lagi? Okey, inilah okey lain. Sikit lagi. 100. Pemudi tiang negara meniti di bibir-bibir segenap labi. Kuat sangat ni cikgu. Sebab cikgu yang efek ni. Cikgu yang tak tenang dengar. Lisan masyarakat terutamanya okey dengan pemimpin tertinggi negara.
Golongan belia Okey eh? Okey Afika, Masya, Nila. Okey, settle. Alhamdulillah. Cikgu nak tanya sikit. Kamu dekat sekolah ni selalu tak buat latihan ujian mendengar? Selalu tak? Cikgu nak buat survey sikit lah. Baru sekali. Betul lah. Cikgu tanya mana-mana sekolah pun memang jarang dah buat ujian mendengar. Yang paling kesian kali, student tu akan buat ujian mendengar tu waktu peperiksaan yang sebenar. Jadi dia tak ada pengalaman. Tak tahu macam nak jawab. Itulah pentingnya kamu menghadiri kelas tambahan ni. Memang insya-Allah tahun ni cikgu akan buat banyak jugalah ujian mendengar. Dan juga ujian bertutur. Oh, tak apa, tak apa. Baik, selesai eh? Okey, so cikgu akan mulakan. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Okey, baca dulu soalan. Bila kamu baca soalan, baru kamu akan tahu nak jawab apa. Maknanya setiap kali bila kamu dah baca soalan, kamu akan tahu part mana yang kamu kena dengar. So, bila kamu dengar saja, kamu terus tulis. Dengar petikan perbincangan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Jati diri belia. Nasib sesebuah negara terletak di bahu remaja pada masa ini kerana mereka merupakan pewaris negara. Ungkapan pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara meniti di bibir-bibir segenap lapisan masyarakat, terutamanya golongan pemimpin tertinggi negara. Golongan belia merupakan penggerak kepada peningkatan dan pembangunan negara. Mereka ialah golongan yang akan memacu negara ke arah yang lebih moden dan maju pada masa akan datang. Oleh itu, kita haruslah memiliki generasi muda yang berfikiran positif, bertindak proaktif dan mempunyai daya juang yang tinggi. Namun, remaja kini semakin hari semakin keliru dengan tujuan hidup mereka. Ramai yang terjebak dengan gejala sosial seperti perlumbaan haram, penyalahgunaan dadah dan pergaulan bebas. Perbuatan-perbuatan tersebut seolah-olah menjadi rutin kehidupan seharian mereka. Kemasukan pengaruh luar menyebabkan jati diri remaja mudah terhakis. Kesannya, seluruh aspek kehidupan mereka seperti pemikiran, pakaian, pergaulan, hiburan dan cara hidup mula dipengaruhi sedikit demi sedikit. Kerapuhan jati diri ini amat membimbangkan kerana memberikan kesan buruk kepada masa hadapan negara. Oleh itu, ibu bapa haruslah berusaha untuk memantapkan jati diri anak-anak. Pemantapan ini penting agar anak-anak tidak mudah terpengaruh dengan unsur-unsur luar. Ibu bapa perlulah mendidik anak-anak mereka dengan agama dan akhlak yang mulia agar menjadi benteng yang utuh. Ingatlah, jatuh bangun sesebuah negara bergantung pada generasi mudanya. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan.
Okey. Macam mana? Susah ke senang teks perbincangan ni? Senang kan? Petikan perbincangan akan dibaca sekali lagi. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Jati diri belia. Nasib sesebuah negara terletak di bahu remaja pada masa ini kerana mereka merupakan pewaris negara. Ungkapan pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara meniti di bibir-bibir segenap lapisan masyarakat, terutamanya golongan pemimpin tertinggi negara. Golongan belia merupakan penggerak kepada peningkatan dan pembangunan negara. Mereka ialah golongan yang akan memacu negara ke arah yang lebih moden dan maju pada masa akan datang. Oleh itu, kita haruslah memiliki generasi muda yang berfikiran positif, bertindak proaktif dan mempunyai daya juang yang tinggi. Namun, remaja kini semakin hari semakin keliru dengan tujuan hidup mereka. Ramai yang terjebak dengan gejala sosial seperti perlumbaan haram, penyalahgunaan dadah dan pergaulan bebas. Perbuatan-perbuatan tersebut seolah-olah menjadi rutin kehidupan seharian mereka. Kemasukan pengaruh luar menyebabkan jati diri remaja mudah terhakis. Kesannya, seluruh aspek kehidupan mereka seperti pemikiran, pakaian, pergaulan, hiburan dan cara hidup mula dipengaruhi sedikit demi sedikit. Kerapuhan jati diri ini amat membimbangkan kerana memberikan kesan buruk kepada masa hadapan negara. Oleh itu, ibu bapa haruslah berusaha untuk memantapkan jati diri anak-anak. Pemantapan ini penting agar anak-anak tidak mudah terpengaruh dengan unsur-unsur luar. Ibu bapa perlulah mendidik anak-anak mereka dengan agama dan akhlak yang mulia agar menjadi benteng yang utuh. Ingatlah, jatuh bangun sesebuah negara bergantung pada generasi mudanya. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Alright. Baik, soalan yang pertama, apakah jawapan dia? Okay, mengapa generasi muda penting bagi sebuah negara? Kenapa? Pewaris negara. Okay, adakah kita tulis pewaris negara saja? Betul juga. Tapi Masya kena tulis subjek dia. Apa dia? Siapa dia pewaris negara? Mereka. Mereka merupakan pewaris
negara. Kerana mereka merupakan warga negara, ungkapan muda harapan bangsa. Okey, ungkapan tu dah ayat lain dah. Sebenarnya negara ni ada titik tau. Ungkapan tu dah ayat lain. Okey. Baik. Ciri-ciri yang perlu dimiliki apa dia? Yang pertama, berfikiran positif. Berfikiran proaktif. Okey, betul-betul Nila betul. Bukan berfikiran proaktif. Bertindak proaktif. Bagus. Bertindak proaktif. Alright, nombor 3. Sebab-sebab jati diri remaja semakin terakis. Terakis tu maknanya semakin luntur. Gejala sosial. Okey, jawapan tu betul. Pengaruh luar, pergaulan bebas, penyalahgunaan dadah. Apa lagi? Okay, kita tengok balik dalam ni. Mana yang lebih tepat? Didikan pemimpin tertinggi negara. Golongan mereka ialah golongan yang akan memacu haruslah memiliki generat. Namun, remaja kini semakin hari skala sosial seperti perlumbaan haram, penyalahgunaan dadah dan bebas. Okay, dengar. Perbuatan-perbuatan tersebut seolah-olah menjadi rutin kehidupan seharian mereka. Kesannya, seluruh aspek kehidupan kemasukan pengaruh seolah-olah menjadi rutin kehidupan seharian mereka. Okey, semua dengar ni ini soalan yang ke apa tadi? Soalan yang ke-3. Okey, dengar. Kemasukan pengaruh luar menyebabkan jati diri remaja mudah terhakis. Okey. Dengar tak? Ada kata apa? Apa yang menyebabkan jati diri remaja terhakis? Kemasukan. Ya, bukan orang luar. Kemasukan pengaruh luar. Pengaruh luar tu maknanya budaya yang tidak baik. Ataupun dalam bahasa lain kita panggil gejala sosial lah. Kemasukan pengaruh luar. Ya, itu jawapan dia. Yang jawapan yang kamu bagi tadi tu semua apa kesan dia? Kesan bila kemasukan pengaruh luar. Dia akan terjebak dengan masalah sosial lah. Okey, pengajaran. Okey, pengajaran kat sini. Ini soalan nombor 4 kan. Okey, pengajaran ni kamu kena bagi jawapan sendiri. Yang sesuai. Ni soalan kebat jugalah yang sesuai. Yang ini tak sama dengan skema tak apa. Tapi jawapan tu kenalah relevan. Okey, apa pengajaran? Okey, kalau pengajaran ni mesti ada perkataan kita hendaklah, kita mestilah, kita haruslah, kita wajarlah. Okey, itulah cara jawab soalan pengajaran. Okey, apa dia punya pengajaran? Kita hendaklah apa? Bila kamu dengar audio perbincangan tadi, apa pengajaran yang kamu dapat? Tu baguslah Masya. Ya, bagus. Jawapan ini naik Cik Munah. Ya Allah Akbar. Tak boleh delete pula. Kita hendaklah memantapkan jati diri anak-anak supaya tidak mudah terpengaruh. Pengaruh dengan apa?
gejala yang tidak sihat. Bapa perlulah mendidik anak-anak dari segi agama. Okey, boleh diterima. Baik, nombor 5. Dia nak kecuali. Yang bukan masalah kerja sosial. Jenayah cyber, betul. Baik, nombor 6. Ini apa yang betul tentang petikan tersebut. Ini senang je. Apa dia jawapannya? Krik. Hello? Afika jawab Adi, apa harus jadi benteng budak anak? Okey, ada jawapan lain tak? Okay. Ada lagi jawapan lain? Nila pun di juga. Seorang lagi. Semua di jawapan dia kurang tepat. Yang betul ialah C. Jati diri remaja mestilah diperkukuh. Itulah dia. Pasal tak kita banyak bercerita pasal jati diri kan? Jati diri kan, nampak? Jati diri tu lebih kepada kita punya kepribadian. Kita punya kepribadian, kita punya attitude lah. Itu makna jati diri. Pegangan kita, pegangan dalam hidup. Itulah jati diri. Okay. Jadi setakat ni alhamdulillah okey lah untuk perbincangan ni senang saja. Yang susahnya kalau dia bagi sajak, dia bagi pantun, itu memang pening. Sebab kalau dia bagi pantun kan dia ada makna tersirat kan. Itu yang kita susah. Sedangkan petikan yang tersurat ni pun kita tak tahu jawab. Kalau pantun macam mana? Tidak apa. Yang penting macam mendengar ni kita kena buat banyak latihan sebenarnya. Buat banyak latihan. Supaya kita dapat mengasah kita punya pendengaran ni. Baik, seterusnya. Okey, dah bersedia ya untuk petikan kedua? Tak apa, lepas petikan kedua ni, cikgu bagi kamu masa untuk rehat kejap pergi tandas ke apa Okey kita teruskan Suara cikgu pun baru elok ni. Elok sikit lah. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Baca dulu soalan. Yang ini susah sedikit. Ini dia bagi pantun. Kamu kena dengar betul. Kalau dia bagi pantun ni, ada satu rangkap, ada 4 baris. Bilang jadi cikgu. 2 baris pertama, pembayang. 2 baris terakhir lah pemaksud. Okey. Jadi, untuk teks ni kamu kena fokus dulu. Pembayang pun kena fokus, pemaksud pun kena fokus. Dengar pantun berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Hargailah khazanah sastra kita. Malam hari memasang pelita. Pelita dipasang sudah berkarat. Khazanah sastra
mutiara kita. Di situlah syarat maksud tersirat. Sungguhlah cantik kain sutera, kainnya lembut, warnanya pekat. Marilah teroka khazanah sastra. Bahasa puitis, kandungan memikat. Naik pedati ke padang lumun, pedati ditunggang penuh cermat. Karya sastra penuh maklumat, bina masyarakat jadi matlamat. Anak petani ke hujung pekan, tempat teduh di pohon cemara. Seperti tubuh perlukan makan, minda dan jiwa perlukan sastra. Jangan diraut batangnya awur, telak tangan bercampur baur. Sikap yang ego sukar ditegur, sastra datang memberi lentur. Kupas mangga jadi penganan, dimakan bersama seorang teman. Khazanah sastra besar peranan, jangan tenggelam ditelan zaman. Azhar bin Bahari, Ilham Bestari, Teluk Intan. Yang last tu janganlah kamu dengar pula. Yang last tu dia Anda punya diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. penulis pantun. Azhar apa ni, Bahari daripada Teluk Intan lah. Itu dia punya penulis Itu tak payah kamu dengar. Okey, tahu tak apa maksud image alam? Tahu kan? Pantun akan dibaca sekali lagi. Okey, dengar dulu. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Image alam ni maknanya alam semula jadi. Flora dan fauna. Okay, contohnya macam binatang-binatang, pokok-pokok ke ataupun gunung ganang, itu semua ialah imej alam. So kamu kena dengar apa dia contoh imej alam dalam pantun tu. Biasa dia letak dekat pembayang. Pembayang tu 2 baris yang pertama. Maknanya setiap pantun 2 baris pertama tu pembayang. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Hargailah khazanah sastra kita. Malam hari memasang pelita. Pelita dipasang sudah berkarat. Khazanah sastra mutiara kita. Di situlah syarat maksud tersirat. Sungguhlah cantik kain sutera, kainnya lembut, warnanya pekat. Marilah teroka khazanah sastra. Bahasa puitis, kandungan memikat. Naik pedati ke padang lumun, pedati ditunggang penuh cermat. Karya sastra penuh maklumat, bina masyarakat jadi matlamat. Anak petani ke hujung pekan, tempat teduh di pohon cemara. Seperti tubuh perlukan makan, minda dan jiwa perlukan sastra. Jangan diraut batangnya awur, telak tangan bercampur baur. Sikap yang ego sukar ditegur, sastra datang memberi lentur. Kupas mangga jadi penganan, dimakan bersama seorang teman. Khazanah sastra besar peranan, jangan tenggelam ditelan zaman. Azhar bin Bahari, Ilham Bestari, Teluk Intan. Anda diberikan. Okey.
Macam mana? Okey? Okey tak? Teks pantun ni. Ada lelaki tak kat sini? Senyap je lelaki. Arif Daniel, Bong, Irfan. Sebab cikgu tengok lelaki dekat kelas form 4 memang rancak. Lelaki kat form 5 ni senyap je. Patut ada 2-3 orang je lelaki. Banyak perempuan. Okey. Nombor 1. Mengapakah kita perlu meneroka khazanah negara? Khazanah negara. Khazanah sastra. Lelaki menuntut air pun senyap je. Lelaki lah kena kena ke hadapan. Kena jadi leader kan. Lelaki ni kena menonjol sikit. Sebab lelaki nanti kena jadi pemimpin. Kalau bukan jadi Perdana Menteri, jadi pemimpin dalam keluarga. So kena ke depan sikit. Jangan malu-malu, jangan segan. Kan? Kenapa perempuan yang menonjol ni? Okey. Okey, so nombor 1 apa jawapan dia? Apakah jawapannya? Kenapa kita kena meneroka khazanah sastra? Khazanah tu maksudnya apa khazanah ni? Khazanah tu maknanya macam harta. Harta ataupun sesuatu yang berharga. Khazanah tu harta ataupun sesuatu yang berharga ataupun bernilai. Itu makna khazanah. Kenapa kita kena explore khazanah negara, khazanah sastra? Jumpa tak jawapannya? Kalau jumpa, respon. Tak jumpa, respon. Senyap je. Ni mesti banyak yang buka kelas tapi dia hilang. Jumpa tak? Masya, Iza, Izatul Uzma, Nila, Afika. Apa lagi Irfan, ada Irfan. Tak perasan. Danish pun ada respon. Jumpa? Tak dapat jawapan. Supaya dapat meneruskan kata tersebut. Okey, tak apa, tak apa. Tak jumpa tak apa, jangan risau. Yang penting kamu respon. Sebab cikgu pun macam sedih lah cakap seorang kan. Okey. Tak apa. So kita dengar, okey, cikgu akan bacakan pantun tu Okey, dia beritahu. Marilah teroka khazanah sastra. Bahasa puitis, kandungannya memikat. Okey, maknanya kenapa kita kena teroka? Kenapa kita kena mencari ataupun meneroka khazanah sastra ni? Sebab apa? Sebab sastra ni mengandungi bahasa yang puitis. Puitis tu maknanya bahasa yang indah. Dan apa tadi? Kandungannya memikat. Maknanya kandungannya dia menarik lah. Okey. Bahasa puitis, kandungan memikat. Okey, maknanya kita beri apa ni? Karya sastra mengandungi bahasa yang puitis dan kandungan yang memikat. Memikat tu macam menarik lah, yang menarik. Menarik. Okey, itulah dia alasan, sebab-sebab kita kena teroka khazanah sastra.
sebenarnya sastra ni sebenarnya meluas tau. Orang sekarang dia hanya ingat sastra tu apa dia? Pantun, sajak, apa lagi? Syair, gurindam, cerpen, drama, novel. Jadi itulah dia pemahaman sastra bagi generasi muda sekarang. Betul? Kan? Dia ingatkan sastra benda tu. Dia ingatkan sastra ni macam satu karya yang berbentuk cerita ataupun sekadar hiburan semata-mata. Sebenarnya kalau kamu belajar kesusastraan Melayu di peringkat sarjana muda, maknanya di peringkat degree, baru kamu dapat tengok, sebenarnya sastra ni, ilmu sastra ni meluas sebenarnya. Sebab cikgu sendiri memang ambil meja sastra Melayu. Jadi cikgu bukan nak kata arif sangat lah, cikgu dah nampak lah perjalanan sastra tu macam mana. Sebenarnya sastra ni meluas. Sastra ni sebenarnya satu bidang ilmu tau. Apa yang kamu nampak sekarang ni, sastra ni macam satu bentuk karya yang bentuk hiburan. Sebenarnya tak, sastra ni banyak cabang ni. Zaman dulu, sastra ni satu kita panggil sumber ilmu yang berkaitan dengan perubatan. Perubatan, kan? Apa lagi? Sastra juga pada zaman penjajahan British, Jepun, komunis, ya, kita punya tokoh-tokoh terdahulu menggunakan sastra ni untuk apa? Untuk menaikkan semangat patriotik. Zaman dulu mana ada TV? Mana ada TV? Yang ada radio je. Tak ada pun media sosial, kan? Zaman-zaman sebelum kita merdeka, kan? Jadi, tokoh-tokoh kita ni, tokoh-tokoh Melayu ni, tokoh-tokoh kemerdekaan ni menggunakan akhbar, menggunakan majalah, kan? Untuk maknanya dia menggunakan bidang penulisan sastra ni untuk menaikkan semangat orang Melayu. Sebab waktu tu orang Melayu ni tak bersatu. Orang Melayu waktu tu sangat memang rasa macam down, kan, rasa berputus asa. Jadi penulis-penulis sayembara ataupun tokoh-tokoh kemerdekaan ni, dia gunakan medium sastra ni, penulisan ni, untuk menyatupadukan orang Melayu untuk menentang penjajah, kan? Sebab waktu tu tak semua orang Melayu ada radio, kan? Jadi bidang penulisan ni lah sumber untuk macam bagi kesedaran lah, bagi kesedaran kepada orang Melayu untuk mempertahankan tanah Melayu. Sastra ni memang penting sebenarnya. Okay, baik. Nombor 2. Apakah nyatakan keistimewaan dalam karya sastra? Apa keistimewaan dia selain bahasa dia puitis? Apa dia? Penuh maklumat. Bagus, Afiqah. Form. Ya, maknanya penuh dengan maklumat. Karya sastra betul kaya dengan maklumat, kan? Macam contoh kita ambil pantun lah, pantun. Pantun ni sebenarnya dia satu alat tau, alat untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Macam pantun juga kadang-kadang dia macam satu nasihat tau, nasihat ataupun dia memberikan pengajaran kepada kita, kan? Zaman dulu, contohlah macam Irfan Najmi, kan, dia buat kesalahan. Zaman dulu dia tak cakap direct tau. Kamu teruk betul Irfan ni. Dia tak direct. Dia gunakan pantun untuk berkias, untuk mengatakan kesalahan dia. Dia gunakan pantun. Maknanya dia macam berlapis, kan? Jadi bila kita gunakan pantun, orang tu dengar, dia faham. Dia maknanya dia tak ada rasa sakit hati sangat. Dia tak rasa sakit hati. Sebab bahasa dia berlapis. Zaman sekarang ni, kalau marah ke apa, direct je, kan?
Sekarang ni memang lagi senang orang nak kecam gunakan media sosial kan, Facebook kan, Facebook, Twitter kan. Sampai kadang-kadang ada banyak artis kan, artis yang macam dia dah stres sangat, banyak kecaman, so dia tutup komen, dia tak baca. Tahap macam tu, sampai tahap dia depress. Kerana banyak artis Malaysia depress depress sebab media sosial lah kan. Okay, baik. Nombor 3, kemukakan imej alam. Okey, apa dia imej alam dalam pantun? Biasanya dekat bahagian pembayang. Pembayang tu ialah 2 baris pertama. Jumpa tak? Jumpa ke tak jumpa? Tak jumpa. Respon tak jumpa. Seperti tubuh perlukan makanan, begitu juga. Bukan. Imej alam tu, alam semula jadi. Alam semula jadi. Flora fauna. Tak jumpa. Yang lain ada tak? Yang lain mesti ada ni, mesti ada jumpa ni. Yang lain yang malu-malu. Responnya. Jumpa tak? Tak jumpa juga. Yang lain? Irfan, siapa lagi? Danish ada. Danish. Danish, Masya, Izatul Uzma. Okey, baik. So, cikgu baca Anak petani ke hujung pekan, tempat teduh di pohon cemara. Pohon cemara ialah imej alam. Kan? Okey, senang cerita. Imej alam ni ialah kita panggil macam diciptakan oleh Tuhan. Dia bukanlah ciptaan manusia. Kan macam pohon cemara. Siapa yang buat? Tuhan yang buat. Gunung ganang. Siapa yang buat? Tuhan yang buat. Kucing. Siapa yang cipta kucing? Tuhan. Apa lagi? Langit. Tuhan. Udara. Tuhan. Apa lagi? Apa lagi? Hutan. Bunga. Itu semua dicipta oleh Tuhan. Bukan manusia. Itu maksud imej alam. Faham Okay. Kalau soalan pantun ni keluar, teks pantun ni keluar, memang confirm dia akan tanya imej alam. Sebab cikgu dah tengok hampir kebanyakan teks pantun yang cikgu analisis memang dia akan tanya imej alam. Wajib tanya. So, lepas tu kamu kena take note kamu kena ingat dah. Imej alam tu ialah alam semula jadi. Kan? Okay? Jelas semua? So cikgu dah hilang. Clear? Okay semua? Hai, senyap je. Nombor 4 pula. Okey, pengajaran. Okey, bagus. Thank you Nila. Okey, pengajaran. Cuba jawab. Ikut apa yang cikgu beritahu tadi. Cara nak jawab pengajaran macam mana? Bagus Afika. Bagus. Jawapan Afika diterima. Okey, kalau ada yang lain nak respon, respon. Supaya cikgu boleh semak jawapan kamu betul ke tak. Okey, nombor 5. Okey, yang benar tentang pantun. Apa dia yang betul? Kecuali. Kecuali apa dia? Yang tak betul pasal pantun. Tak apa, ambil masa. Take your time. Ya, bagus Afika. Maknanya apa nama sentimen pantun ni bawa keuntungan tu tak betul. Tak ada untung pun sebenarnya.
Okey. Baik, sekarang ni kamu rehat 5 minit nak bagi tandas ke apa, boleh. Okey, link kejap-kejap. Okey,
Nak Okey, kita pergi ke petikan yang ketiga, berita. Yang ini senang sikit sebab dia ada 4 soalan saja. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan berita berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 atau IR 4.0 merupakan pemerkasaan struktur pengurusan, industri dan komersial yang menekankan pembangunan teknologi digital bagi mengurangkan kos tenaga manusia dan meningkatkan produktiviti. Pembangunan sistem digital yang semakin mantap telah mendorong pelbagai sektor industri di Malaysia membangunkan mesin-mesin robotik berteknologi tinggi agar kita dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Sistem teknologi digital juga memudahkan penggunaan data dalam skala meluas dan secara global bagi memudahkan pelbagai kerja dilaksanakan dengan pantas dan penjimatan kos jangka panjang yang efektif. Secara umumnya, revolusi industri ini melibatkan Internet of Things atau IoT atau Internet kebendaan dalam hampir semua aspek kehidupan seharian dan berbeza daripada revolusi industri pertama yang tertumpu kepada penggunaan mesin berkuasa wap, revolusi industri kedua yang menjurus kepada elektrik dan revolusi industri ketiga yang lebih kepada penggunaan teknologi maklumat atau IT. Namun begitu, kemajuan era digital ini akan menjejaskan pasaran kerja kerana peranan manusia kini mula diambil alih oleh robot. Tenaga kerja berkemahiran rendah mungkin akan terjejas kerana tempat mereka boleh digantikan dengan penggunaan robot atau sistem berdigital lain. Selain itu, kekurangan tenaga mahir. Usaha bagi melahirkan golongan tenaga yang mahir dalam bidang teknologi dan digital seiring dengan revolusi industri 4.0 adalah sangat mencabar kerana memerlukan masa yang panjang dan penglibatan kos yang terlalu tinggi. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan berita akan dibaca sekali lagi. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan.
Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 atau IR 4.0 merupakan pemerkasaan struktur pengurusan, industri dan komersial yang menekankan pembangunan teknologi digital bagi mengurangkan kos tenaga manusia dan meningkatkan produktiviti. Pembangunan sistem digital yang semakin mantap telah mendorong pelbagai sektor industri di Malaysia membangunkan mesin-mesin robotik berteknologi tinggi agar kita dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Sistem teknologi digital juga memudahkan penggunaan data dalam skala meluas dan secara global bagi memudahkan pelbagai kerja dilaksanakan dengan pantas dan penjimatan kos jangka panjang yang efektif. Secara umumnya, revolusi industri ini melibatkan Internet of Things atau IoT atau Internet kebendaan dalam hampir semua aspek kehidupan seharian dan berbeza daripada revolusi industri pertama yang tertumpu kepada penggunaan mesin berkuasa wap, revolusi industri kedua yang menjurus kepada elektrik dan revolusi industri ketiga yang lebih kepada penggunaan teknologi maklumat atau IT. Namun begitu, kemajuan era digital ini akan menjejaskan pasaran kerja kerana peranan manusia kini mula diambil alih oleh robot. Tenaga kerja berkemahiran rendah mungkin akan terjejas kerana tempat mereka boleh digantikan dengan penggunaan robot atau sistem berdigital lain. Selain itu, kekurangan tenaga mahir. Usaha bagi melahirkan golongan tenaga yang mahir dalam bidang teknologi dan digital seiring dengan revolusi industri 4.0 adalah sangat mencabar kerana memerlukan masa yang panjang dan penglibatan kos yang terlalu tinggi. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Okay, kelas. Untuk malam ni kita akan habis lewat sikit tau. 9.45. Sebab kita mula lambat. Okay, tak apa. Okay, nombor 1. Apakah yang ditekankan dalam revolusi industri 4.0? Ni senang je kan? Kamu dah belajar kan? IR 4.0 dekat dalam buku RBT. Buku RBT tingkatan 3. Kan? Tapi sekarang dah ada IR 5.0 kan sekarang ni kan? Ya, jawapannya ialah B. Pembangunan modal insan. Baik, nombor 2. Peribahasa yang terdapat dalam petikan berita tersebut. Senang je. Ya, bagus Nila. Alisha. Baru nampak. Baru dengar Alisha. Thank you Nila, Alisha. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Maknanya sama taraf. Okey, nombor 3. Kesan negatif IR per 4.0. Apa kesan negatif dia? Maknanya kalau negara kita ni terlalu bergantung kepada teknologi, apa kesan kepada masyarakat dan negara? Apa kesan ni? Jumpa ke tak jumpa? Jumpa? Tak jumpa? Sorry kelas. Disconnect pula. Okey, baik. Sambung balik nombor apa 3 tadi? Apa kesan negatif dia?
Siapa yang dah type tu, boleh tak kamu tulis balik? Sebab cikgu dah hilang balik chat ni. Jumpa ke tak jumpa? Tak jumpa? Okay, tak jumpa. Kita dengar balik audio tadi. Yang bahagian... Okay, tak apa. Okay, tak apa. It's okay. Biasakan kamu respon. Pada penggunaan teknologi maklumat atau IT, tenaga kerja berkemahiran rendah mungkin akan terjejas kerana tempat mereka boleh Okay, dengar digantikan pada penggunaan teknologi maklumat atau IT. Namun begitu, dengar. Semua dengar ini. Bagi ni penting tau. Kemajuan era digital ini akan menjejaskan pasaran kerja kerana peranan Akan menjejaskan pasaran kerja. Itu jawapan dia. Akan menjejaskan pasaran kerja. Kenapa? Sebab apabila contohlah sektor perindustrian kan selalu bergantung kepada teknologi. Jadi maknanya mesin yang buat kerja. Jadi apa? Jadi keperluan untuk menggunakan tenaga buruh semakin berkurang. Maknanya bila dah mesin buat kerja, tak adalah kita nak hire, nak menggaji pekerja kan, tak perlu. Sebab mesin dah buat semua kerja. Baik, nombor 4. Kecuali, apakah yang benar tentang di bawah ni benar tentang IR 4.0, kecuali apa? Apa yang tak betul? Jumpa tak Nila? Nila, Alisha, Danish, maybe D. Kurang tepat. Cuba lagi. Dia kata kecuali kecuali. Ya, betul Nila, C meningkatkan peluang kerjaan. Tak, kalau kekesan maknanya bila adanya IR 4.0 ni peluang pekerjaan semakin tertutup. Bukan makin meningkat, makin tertutup. Okey, tak apa Alisha. Cuba lagi nanti. Okey, baik. Last petikan untuk hari ini. Sebelum kamu bercuti panjang. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan cerpen berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Tidak jujur. Orang selalu beranggapan bahawa pelajar yang meniru semasa peperiksaan ialah pelajar yang tidak pandai. Sebenarnya, fahaman itu kurang tepat kerana pada pandangan saya, pelajar yang cemerlang mempunyai peratusan yang tinggi untuk meniru kerana
mereka dapat menutup aktiviti itu dengan kepandaiannya. Semasa berada di tingkatan 4, saya juga pernah terjebak dengan kegiatan meniru ketika peperiksaan. Hal ini demikian kerana saya ingin mendapat keputusan cemerlang dan dipuji oleh rakan-rakan. Boleh dikatakan, semua budak lelaki di dalam kelas tersebut terlibat dalam kes ini. Kami meniru dalam semua kertas peperiksaan tanpa mengira subjek. Kami beranggapan kegiatan tersebut tidak dapat dihidu oleh sesiapa termasuk guru-guru. Kami tidak sabar untuk mengetahui markah peperiksaan kerana yakin kami akan memperoleh keputusan yang baik. Walau bagaimanapun, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Semua guru berasa curiga kerana jawapan kami hampir sama dan markah yang diperoleh juga begitu. Salah seorang daripada guru kami, iaitu Puan Suhaila, telah memanggil kami semua ke bilik guru untuk disoal siasat. Beliau dapat merasakan kami meniru semasa peperiksaan. Setelah didesak beberapa kali, akhirnya kami semua mengaku dan memohon maaf. Puan Suhaila menasihati kami agar tidak mengulangi perbuatan tersebut kerana boleh merosakkan masa depan sendiri. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan cerpen akan dibaca sekali lagi. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Tidak jujur. Orang selalu beranggapan bahawa pelajar yang meniru semasa peperiksaan ialah pelajar yang tidak pandai. Sebenarnya, fahaman itu kurang tepat kerana pada pandangan saya, pelajar yang cemerlang mempunyai peratusan yang tinggi untuk meniru kerana mereka dapat menutup aktiviti itu dengan kepandaiannya. Semasa berada di tingkatan 4, saya juga pernah terjebak dengan kegiatan meniru ketika peperiksaan. Hal ini demikian kerana saya ingin mendapat keputusan cemerlang dan dipuji oleh rakan-rakan. Boleh dikatakan, semua budak lelaki di dalam kelas tersebut terlibat dalam kes ini. Kami meniru dalam semua kertas peperiksaan tanpa mengira subjek. Kami beranggapan kegiatan tersebut tidak dapat dihidu oleh sesiapa termasuk guru-guru. Kami tidak sabar untuk mengetahui markah peperiksaan kerana yakin kami akan memperoleh keputusan yang baik. Walau bagaimanapun, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Semua guru berasa curiga kerana jawapan kami hampir sama dan markah yang diperoleh juga begitu. Salah seorang daripada guru kami, iaitu Puan Suhaila,
telah memanggil kami semua ke bilik guru untuk disoal siasat. Beliau dapat merasakan kami meniru semasa peperiksaan. Setelah didesak beberapa kali, akhirnya kami semua mengaku dan memohon maaf. Puan Suhaila menasihati kami agar tidak mengulangi perbuatan tersebut kerana boleh merosakkan masa depan sendiri. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Baik, nombor 1. Mengapa penulis beranggapan bahawa pelajar cemerlang lebih pandai meniru semasa peperiksaan? Kenapa? Apakah alasan dia? Bagus Nila, bagus. Okey, sebab-sebab penulis meniru semasa peperiksaan. Okey, apa sebab lain selain untuk dapat lulusan cemerlang? Bagus Alisha, ingin dipuji rakan-rakan. Okey, dipuji tu D tu imbuhan awalan. Imbuhan kena rapat dengan kata kerja. Okey, ke manakah penulis dan rakan-rakannya pergi selepas dia panggil guru mereka? Pergi ke mana? Bagus Nila, bilik guru. Okey, nilai murni. Yang ini kamu kena nilai sendiri. Macam pengajaran kan? Pengajaran pun kamu tulis sendiri kan? Alhamdulillah. Nilai apa yang kamu dapat berdasarkan teks cerpen ini? Berdasarkan cerita pendek ni, apa yang kamu nilai yang kamu dapat? Nilai jujur. Bagus. Okey, kalau jujur ni, kamu kena, kalau untuk nilai ni, kita mesti apit dengan imbuhan apitan. Ke-an. Nilai kejujuran. Okey, selain nilai kejujuran, nilai apa lagi yang kita boleh letak? Nilai apa lagi? Okey, yang lain, respon. Nilai apa lagi? Jawapan dia banyak. Nilai bertanggungjawab. Maknanya bertanggungjawab terhadap kesalahan yang dibuat kan? Nilai apa lagi? Nilai keinsafan. Dia kena insaf. Lepas dia bersalah, dia insaf. Baik, yang manakah benar tentang cerpen tersebut? Mana yang betul? Manakah yang betul? Yang tadi banyak kecuali kan? Kali ini dia kena cari mana yang betul tentang cerpen tersebut. Bagus, Nila, Alisha. Jawapan dia ialah A. Penulis insaf akan buatannya. Okay, tips kelas. Kadang-kadang kan, nombor 4, nombor 5 ni relate. Kan? Contoh nampak kan? Nilai kat sini kan? Nilai insafan. Tengok. Jawapan dia A. Insaf. Kebanyakannya yang jumpa macam tu lah. 4, 5 dia dah akan relate. So, kalau kamu bela-bela nak buat apa, pengajaran atau nilai nombor 4 ni, tengok pilihan jawapan nombor 5 ni. Untuk kamu cari idea. Biasanya jawapan nombor 5 ni memang sama dengan nombor 4. Okay, Right. So, setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada, Baik, kalau tak ada apa-apa